pergerakan bahan merentasi membran plasma. Salah satu fungsi utama membran plasma ialah keupayaan menggerakkan bahan keluar dan masuk daripada sel. Ini kita panggil pergerakan bahan merentasi membran plasma. Ia adalah fungsi normal bagi sesuatu sel. Contohnya, untuk membolehkan sistem saraf kita seperti neuron berfungsi secara normal, ion, air, protein, nutrien dan lain-lain makromolekul perlu keluar dan masuk sel. Sistem saraf kita berupaya membentuk satu network atau jalinan hubungan dengan saraf yang lain, bahkan organ dan kelenjar yang lain, kerana ia tahu apa yang ada di dalam dan di luar selnya dan apa yang patut berada di luar sel. Bahan-bahan ini keluar masuk daripada sel dengan merentasi membran plasma. Kita tahu bahawa membran plasma mengelilingi dan membungkus keseluruhan sel untuk melindungi dalaman sel daripada persekitarannya. Membran plasma ada kalanya bersifat tidak telap sekiranya semua bahan tidak dapat menembusinya, dan ada kalanya juga bersifat telap untuk membenarkan semua bahan bergerak merentasinya secara bebas. Membran separa telap atau telap ini bersifat pemilih kerana hanya membenarkan molekul-molekul lain dihadkan merentasinya. Lapisan membran plasma ini dibentuk oleh dua lapisan lipid. Lipid yang tegar dan kuat mengawal sekatan dan menjaga keluar masuk bahan berada di lapisan atas dan dipanggil fosfolipid. Dua lapisan lipid ini dihubungkan melalui ekor lipid-lipid yang bersifat hidrofobik. Manakala bahagian kepala lipid-lipid ini yang bersifat hidrofilik lebih tertarik kepada air yang terdapat di sitoplasma dan juga di luar sel. Ekor-ekor lipid ini dihubungkan oleh dua rantai asid lemak. Kepala lipid yang bersifat hidrofilik terbentuk daripada gliserol. Lapisan lipid ini berjarak 5 hingga 10 nanometer dan bentuknya diperkukuhkan lagi dengan adanya protein. Sesetengah membran juga mengandungi kolesterol. Protein yang terdapat pada lapisan membran plasma juga adalah berbeza-beza mengikut fungsi. Ini adalah untuk membolehkan ia berinteraksi dengan persekitaran luarnya. Protein yang berwarna merah ini kelihatan di antara ribuan kepala fosfolipid. Ia adalah molekul protein, juga disebut sebagai protein liang. Ada juga molekul protein berfungsi sebagai pembawa, disebut protein pembawa. Sesetengah protein yang mengandungi karbohidrat yang melekat padanya disebut glikoprotein. Membran plasma bertindak sebagai pengawal pintu pagar sel, membenarkan bahan tertentu sahaja merentasinya pada waktu tertentu dan juga jumlah yang tertentu. Pergerakan bahan merentas membran plasma yang disebut pengangkutan pasif ialah proses di mana sesetengah bahan boleh bergerak merentas membran plasma daripada kecerunan kepekatan tinggi ke kepekatan rendah, atau bergerak ke arah kawasan yang berlainan kutub cas elektriknya. Pergerakan ini tidak menggunakan tenaga. Molekul kecil atau tidak berkutub atau tidak bercas elektrik seperti oksigen dan karbon dioksida juga boleh bergerak merentasi dua lapisan fosfolipid dengan mudah. Selain itu, molekul hidrofobik yang larut dalam lipid seperti asid lemak dan gliserol juga boleh merentasi dua lapisan fosfolipid dengan mudah. Air juga boleh bergerak merentasi membran plasma kerana molekul air adalah cukup kecil untuk menggelongsor melalui dua lapisan fosfolipid. Semua ini dipanggil resapan ringkas. Proses ini tidak melibatkan penggunaan tenaga oleh sel kerana sumber tenaga datangnya daripada tenaga kinetik hasil pergerakan rawak molekul. Kedua-dua ini merupakan protein pembawa. Bagi molekul yang besar seperti asid amino dan glukosa tidak dapat melalui ekor hidrofobik fosfolipid kerana saiznya yang terlalu besar. Begitu juga molekul bercas seperti ion.
Oleh itu, ia merentasi membran plasma melalui protein pembawa. Jika molekulnya boleh larut air, ia boleh bergerak masuk dan keluar daripada sel melalui protein liang. Proses ini dinamakan resapan berbantu. Molekul air yang terdapat di larutan berkepekatan zat terlarut rendah tetapi kepekatan molekul air tinggi seperti sitoplasma akan bergerak ke arah larutan berkepekatan zat terlarut tinggi dengan merentas membran plasma yang separah telap. Resapan air ini dipanggil osmosis. Membran plasma juga mengandungi protein yang dipanggil aquaporin yang mempunyai saluran khas untuk membolehkan molekul air keluar dalam proses osmosis. Ingat ya anak-anak, molekul air selalu tertarik kepada larutan berkepekatan zat terlarut tinggi dan bergerak ke arahnya. Apabila suatu sel bahan bersifat hypertonik, iaitu di luar sel berkepekatan zat terlarut yang tinggi, maka air dari dalam sel akan keluar sel. Dalam keadaan sel yang hipotonik pula, hipotonik itu ialah di dalam sel larutannya berkepekatan zat terlarut tinggi berbanding luar sel, maka air akan meresap masuk ke dalam sel. Apabila larutan di luar dan dalam sel berkepekatan zat terlarut yang sama kadarnya, ia dipanggil isotonik, air bebas keluar masuk. Sel menentang kecerunan kepekatan. Kenapa ia menentang? Kerana organisma hidup memerlukan tenaga dan ini ialah fisiologi yang hanya berlaku dalam organisma hidup. Pergerakan bahan iaitu ion dan molekul akan merentas membran plasma untuk menentang kecerunan kepekatan seperti yang kamu lihat dalam video. Kotak hijau yang bertulis Na positif itu ialah larutan ion sodium. Larutan dari kawasan berkepekatan rendah diangkut ke kawasan berkepekatan tinggi dengan menggunakan tenaga metabolisme untuk mengangkut bahan merentasi membran plasma. Pam sodium potasium yang kamu nampak ini adalah sejenis protein pembawa yang terletak di membran plasma dan ia bertindak mengepam keluar bahan ion sodium dan mengangkut ion potasium masuk ke dalam sel. Molekul ATP iaitu adenosina trifosfat yang kamu nampak ini tenaga yang dijana oleh mitokondria. Tenaga inilah yang digunakan untuk membolehkan pam sodium potasium ini berfungsi. Pergerakan bahan merentas membran plasma ini dipanggil pengangkutan aktif. Pergerakan pam sodium ini secara tidak langsung memberi input tenaga kepada pam lain yang terdapat di sebelahnya. Ia membekal masuk glukosa ke dalam sel. Beginilah proses pergerakan bahan merentasi membran plasma ya anak-anak untuk memastikan kita dan semua organisma meneruskan hidup.